Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita Abang untuk kali ini. Dan hari ini adalah masih lagi dalam bulan Ramadan. Abang harap cerita yang Abang sampaikan dapatlah menghiburkan sambil-sambil tu memberikan pengajaran dan iktibar. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita. Cuma cerita kali ini memang luar biasa menariknya sebab susunan jalan cerita yang diberikan kepada Abang memang tak payah nak diubah apa, tak payah nak dipolish-polish, memang cantik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa berlengah lagi, Abang akan sampaikan satu lagi kisah yang boleh kita jadikan hiburan dan iktibar. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak beritahu, nak mengucapkan salam Ramadan juga. Kita masih lagi dalam bulan Ramadan, kita berusaha beribadah dan juga berpuasa bersama-sama nak nyambut raya. Anak-anak berpuasa yang sampai sekarang dah penuh, bagus. Ini pesanan daripada seorang pakcik. Okey. Ceritanya kali ini berlaku dekat Negeri Sembilan, lebih kurang 13 ke 14 tahun yang lepas. Kalau diikut-ikutkan kiranya lebih kurang tahun 2009 lah macam tu ceritanya. Yang sampaikan kepada Abang ni adalah seorang kakak lah, berpangkat kakak lah. Sebabnya umur dia dengan umur Abang macam tak berapa nak jauh sangat, tapi dia lagi atas daripada Abang dan berlaku dekat Negeri Sembilan. Okey, ceritanya memang menarik. Kita balik semula cerita ni pada tahun lebih kurang awal 1900 ataupun hujung 1800. Pada waktu tu ada dua orang sahabat. Kita namakan sebagai Nordin dan juga Zainuddin. Mereka ni kedua-duanya datang daripada tanah seberang, kalau lebih tepat lagi daripada Pagar Ruyung. Dan mereka berdua ni ada keturunan-keturunan darah diraja dekat sana. Jadi mereka datang ke tanah Melayu pada waktu tu, belum Malaysia lagi, masih lagi tanah Melayu, datang ke sini untuk mengembangkan keluarga, buat perniagaan. Buat perniagaan, buka tanah. Memang datang kat sini untuk bagi keluarganya besar, supaya banyak hasilnya, supaya banyak tempat boleh diterokai. Sewaktu mereka berdua dalam perjalanan daripada Pagar Ruyung nak ke Malaysia, tanah Melayu pada waktu tu, mereka berjanji kalau apa pun terjadi, mereka akan saling tolong-menolong. Jadi sewaktu berlayar tu, banyak sangat dugaan dan cubaan macam-macam yang mereka lalui di atas laut dan juga di atas darat. Jadi sampai ke satu tahap Nordin hampir-hampir nak mengalah, nak balik semula ke Pagar Ruyung sebab dah tak tahan dengan ujian yang mereka lalui. Disebabkan keadaan Nordin yang terlalu sangat kesian menyebabkan Zainuddin tawarkan sesuatu. Satu hari tu Zainuddin cakap macam ni, waktu mereka berdua tengah nak membuka tanah ni. Jadi Zainuddin cakap macam ni, aku kesian tengok kau Nordin, macam-macam dugaan yang kau lalui. Walaupun aku melalui dugaan yang sama, tapi aku kuat berbanding kau. Aku nampak kau betul-betul lemah. Jadi bila dengar pandangan daripada kawan dia macam tu, Nordin pun terus mengakui. Nordin kata, aku dah patah semangat dekat tanah Melayu ni. Aku nak balik semula ke Pagar Ruyung. Sebab aku rasa aku dah tak ada rezeki untuk diusahakan dekat sini. Macam-macam dugaan yang aku lalui. Tapi Zainuddin tegah. Zainuddin kata dekat Nordin, kita jangan berputus asa. Kita tetap akan berusaha. Keluarga kita, anak cucu kita akan berkembang dekat tanah ni. Mendapat semangat daripada Zainuddin, Nordin mulanya agak goyah, tapi lama-kelamaan dia rasa semangat daripada kawan itu betul-betul buatkan dia rasa kuat, buatkan dia rasa terus bersemangat untuk buka tanah dan mengembangkan keluarganya di tanah Melayu. Jadi satu hari tu Nordin tanya dengan Zainuddin, apa yang menyebabkan dia betul-betul boleh rasa semangat yang luar biasa. Jadi Zainuddin kata macam ni, sebenarnya sepanjang perjalanan
Bermula daripada awal perjalanan, aku ditemani dengan seorang sahabat. Jadi bila dengar macam tu, Nordin rasa macam menarik. Apa benda pula yang dikatakan sahabat tu? Sebab sepanjang perjalanan, memang mereka berdua je yang berjalan. Jadi si Nordin pun tanyalah dengan Zainuddin, mana sahabat yang kau cakap tu? Aku tak nampak pun. Zainuddin pun jawab, sebenarnya sahabat aku ni adalah sahabat di alam sebalik mata. Alam yang kita tak boleh nampak. Tapi aku boleh merasainya dan dia akan hadir bila aku memerlukannya. Jadi Zainuddin macam tak puas hati. Kalaupun sahabat tu muncul dalam keadaan yang tak nampak ataupun dengan lebih kata tepat lagi daripada alam sebelah, macam mana benda tu boleh membantu Zainuddin untuk terus bersemangat? Jadi Zainuddin terangkan, apa-apa pekerjaan kalau aku tak mampu nak lakukan, aku akan panggil dia dan aku akan minta pertolongan daripada dia. Jadi Zainuddin rasa macam dah gundah gulana. Bila dengar penjelasan daripada Nordin dah rasa gundah gulana selepas mendengar penjelasan daripada Zainuddin. Sebab bagi dia, meminta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala, itu dah dikira adalah salah dari segi Islam. Mereka berdua ni beragama Islam. Jadi Zainuddin cakap, benda ni ada unsur-unsur kurafat lah, Din. Oh, dah bahasa sekarang. Ada unsur-unsur yang tak kena lah. Aku rasa macam aku tak nak lah. Kalau kau nak bagi kepada aku tak ingin lah. Tapi Zainuddin kata, kita bukan minta tolong dengan dia, tapi kita bersahabat dengan dia. Kita bukan minta tolong, dia yang nak tolong kita. Asalkan kita bersahabat sama-sama dengan dia, apa-apa pun berlaku, kita bersama-sama. Itu yang terjadi di antara aku dengan sahabat aku yang tak nampak tu, kata Zainuddin macam tu. Jadi bila dengar apa yang Zainuddin cakap, Nordin rasa macam ada betulnya juga kita boleh bersahabat dengan dia. Sebelum abang lanjut kepada cerita, benda ni tak boleh dalam Islam, tak boleh. Walaupun bersahabat dengan alam sebelah tetap tak boleh. Tapi orang zaman dulu mungkin dia punya pahamannya berbeza daripada kita kan. Dia punya tahapnya belum sampai ke tahap kefahamannya macam tu. Jadi dengar daripada penjelasan Zainuddin, Nordin pun rasa macam seronok juga ni, bagus kalau ada sahabat ni. Jadi Nordin tanya satu hari tu, boleh tak kalau diberikan sahabatnya tu kepada dia, supaya dia akan lebih bersemangat nak kembangkan tanah, buka tanah untuk beranak penak. Jadi Zainuddin kata, boleh, tak ada masalah. Sebabnya aku bukan ada seorang sahabat je, aku ada 2 orang sahabat, sepasang suami isteri. Kalau tak silap abang. Jadi aku ada yang lelaki, aku akan bagi kau yang perempuan. Jadi Nordin kata, tak naklah perempuan. Kalau perempuan, aku mungkin kalau dapat tak akan rasa sekuat engkau. Kata Zainuddin, tak. Ini memang sama-sama ada kuasanya tersendiri. Jadi walaupun aku bagi pada engkau ni seorang perempuan, tapi perempuan tu tetap juga dapat menolong kau. Buat apa-apa kerja. Silap-silap mengait pun boleh. Atau abang tambah. Okey, dengan kata lain, selepas persetujuan diadakan satu upacara untuk menerima sahabat ni tadi. Zainuddin turunkan satu sahabat dia yang perempuan kepada Nordin. Dan akhirnya Nordin bersahabat dengan perempuan tu. Dan perempuan tu dikenali dengan nama perempuan berselendang biru. Jadi sejak daripada tu Zainuddin teruslah hidup dalam keadaan yang aman. Dan dia menjadi seorang saudagar yang kaya dan banyak hartanya, dan mereka berdua berjaya membuka tanah dekat kawasan Negeri Sembilan membuka tanah, beranak penak, berkahwin 2-3, dengan kata lain keluarganya semakin besar. Tentang perempuan berselendang biru yang diceritakan, yang ada pada Nordin, telah diceritakan secara turun-temurun, yang mana Nordin memberitahu perempuan selendang biru akan menjaga keturunan ni walau selama mana pun selagi keturunan ni hidup. Jadi sejak daripada tu, cerita tentang perempuan berselendang biru ni memang menjadi buah mulut dalam keluarga ni. Walaupun tak ada siapa pun pernah jumpa, sama ada di alam manusia ataupun di alam mimpi, tentang perempuan berselendang biru. Lama kelamaan, kepercayaan kepada kewujudan perempuan berselendang biru makin lama makin hilang. Bila sampailah ke tahun 2009. Waktu tu
kakak yang hantarkan cerita kepada abang ni, itulah yang dia diberitahu daripada keturunannya, yang mana keturunan kita dijaga oleh perempuan berselendang biru. Dan dia memang sangat faham dan dia tak pernah percaya. Dan kakak ni adalah seorang doktor yang terkenal. Jadi dia kata sebagai seorang doktor, dia perlu mencari bukti-bukti klinikal ataupun bukti-bukti yang nyata. Tak adalah sebulat-sebulut mempercayai benda-benda yang macam ni. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan alam-alam yang kita tak nampak ni, alam sebelah ni. Jadi dia tak percaya, cuma ceritanya dia tahu. Pada satu hari itu, dia tiba-tiba didapati mengandung. Tiba-tiba doktor sahkan dia mengandung. Dia pun doktor juga kan, dia disahkan mengandung. Lah mengandung sampailah 9 bulan, dan mengandung memang sangat, sewaktu tempoh mengandung tu adalah tempoh yang sangat menggembirakan. Jadi sampailah tarikhnya dia nak bersalin. Waktu dia bersalin tu, dia bersalin dengan normal, cantiknya semua. Anak dia pun lahir dengan cukup sifat, dengan wajah yang cantik, dan lelaki dinamakan Azmir. Dan budak tu pun tumbuhlah besarlah menjadi seorang budak yang sangat cerdik dan baik. Dan dia punya kecerdikan tu, belum masuk umur setahun, si budak ni tadi, yang Azmir ni tadi, dah boleh bercakap dan juga berinteraksi, berbual, walaupun dengan menggunakan perkataan yang mudah-mudah lah. Nak makan, nak netek, nak menyusu, nak menetek, itu bahasa rumah bang. Nak menyusu je. Jadi senang. Budak tu yang nama Azmir tu memang seorang budak yang cerdik lah. Pada satu hari, sewaktu tu Azmir, ni sebelum dia pandai bercakap, sejak daripada kecil, lupa abang nak beritahu, sejak daripada kecil, Azmir sewaktu tidur pasti akan buat sesuatu yang tak ada pada baby lain, iaitu dia akan menggeletar seluruh badannya. Jadi sebagai seorang ibu dan seorang doktor, kakak ni pergilah cek anak dia dekat hospital, nak tahu sihat ke tidak, kenapa menggigil, lain macam, darah dah ambil, scan pun dah sudah, macam-macam dah dibuat ke atas baby ni, tapi semuanya memberikan keputusan yang baby ni sihat. Jadi kenapa dia bergegas, selalu menggigil, selalu terkejut-terkejut waktu malam, waktu dia tidur. Daripada dia baby sampailah dia berumur dekat setahun tu, tak hilang benda tu. Sampailah satu hari, bapa kepada kakak ni tadi datang rumah. Dan bila dia tengok keadaan cucunya Azmir, dia rasa terkejut. Kenapa baby macam ni? Jadi si bapa ni tadi beritahu, jangan-jangan ada benda lain yang duduk menempel dekat baby ni tadi. Cerita tentang perempuan berselendang biru, dia dah jadi macam satu mitos dalam keluarga tu. Jadi mereka tak terfikir ada terkait dengan cerita kali ni. Jadi baby tu pun setiap malam akan menggigil, akan terkejut sampailah dia umur 9 bulan. Bila 9 bulan dah boleh berjalan, dah boleh bercakap, tapi tetap juga tidur akan menggigil. Dan sejak daripada umur 9 bulan dia boleh berjalan tu, ada satu tindakan yang pelik pada si baby ni, iaitu dia akan mengelak untuk pergi di sesetengah kawasan dalam rumah tu. Sama ada dekat dapur, ada satu sudut dia tak pergi. Kalau dekat ruang tamu, ada satu kawasan dia tak akan pergi, walaupun kawasan tu adalah jalan pintas untuk ke sesuatu tempat. Tetap juga si Azmir baby ni tadi akan lalu jalan jauh, dia tak akan lalu dekat tempat-tempat tertentu. Dan Azmir ni disebabkan mak bapak dia pun bekerja, dia pun selalulah dihantar ke rumah penjagaan. Jadi dekat rumah penjagaan tu, mak bapak ni tak dapatlah nak pantau. Dan pada satu hari, cikgu bagi tahu, yang menjaga bagi tahu, dia kata Azmir ni macam ada sesuatu yang pelik, seperti ada yang bersama-sama dengan dia ke mana jua dia pergi, walaupun benda tu tak dekat. Jadi si emak ni tadi rasa macam pelik, kenapa cikgu cakap macam ni? Ada bukti ke? Jadi cikgu ni cakap, dia tak nampak, tapi tengok daripada kelakuan Azmir, dia kadang-kadang bercakap dengan seseorang ataupun bermain dengan seseorang, dan ada kalanya dia akan lalu jalan jauh dekat dalam rumah asuhan tu, dia tak akan lalu jalan dekat kalau nak pergi ke dapur ke nak pergi ke bilik air. Itu yang menjadi peliknya. Jadi si ibu ni tadi simpanlah cerita tu, tak adalah pula dia ceritakan dekat suami dia. Pada satu hari tu, waktu tu dah lebih daripada umur setahun lah. Maksudnya dah lebih kurang 5 tahun ke 4 tahun. Dah boleh bercakap lancar lah.
si ibu ni tadi minta si Azmi untuk pergi ke dapur ambil barang. Tiba-tiba si Azmi ni lalu dapur, dia lalu jalan jauh. Selalunya kalau nak pergi dapur memang lalu satu lorong tu aja. Ini tak ada. Dia masuk ke tempat lain dulu, masuk bilik, keluar bilik ni, baru dia sampai kat dapur. Jadi tindakan Azmi ni membuatkan si ibu ni rasa pelik. Dan dia tanyalah dengan anak dia, kenapa Azmi lalu jalan yang jauh, yang tak biasa. Jadi Azmi beritahu, sebenarnya mak, dia panggil mak, sebenarnya mak, dekat dalam rumah kita ni ada perempuan berselendang biru. Jadi menarik kan? Jadi abang sambung ni. Abang rasa cerita ni pelik dan boleh kita jadikan iktibar. Jadi lepas dengar je apa yang Azmi cakap, iaitu perempuan berselendang biru, si ibu mana yang tak terkejut? Sebabnya terus teringat tentang sejarah ataupun mitos keluarga mereka, iaitu perempuan berselendang biru yang menjaga keluarga ni. Walaupun tak pernah siapa pun nampak ataupun muncul dalam mimpi, tapi di tahun 2009, anak dia tiba-tiba buat pengakuan dekat rumah tu ada perempuan berselendang biru. Dia pun terkejut, dia tanya dengan anak dia sekali lagi, macam mana bentuk perempuan tu? Dia kata perempuan tu macam perempuan yang biasa, cantik, cumanya dia berselendang biru. Kadang-kadang ada dekat dapur, kadang-kadang ada ruang tamu. Jadi tempat yang dia ada ataupun dia berdiri, saya akan mengelak sebabnya dia suka usik-usik saya. Dia tak kacau, dia kata dia baik, cumanya kadang-kadang dia tarik saya punya rambut, dia halang saya punya perjalanan, dia seolah-olah nak bergurau dengan saya. Sebab itu saya elak untuk lalu sebelah dia, dia kata. Mak tak nampak ke perempuan berselendang biru? Jadi bila dengar penjelasan daripada Azmi, yang si emak ni tadi, dah kenapa anak aku pula yang nampak? Aku tak nampak, anak aku pula nampak. Jadi dia pendam je benda tu. Okey, pada satu hari tu, jadi cerita tu jadi sampai kat situ je lah. Tak diheboh-hebohkan. Sebab tak nak jadi benda tu berita yang pelik. Jadi pada satu hari tu, waktu tu Azmi nak minum dekat dapur. Dia buka peti ais. Lepas dia buka peti ais, tiba-tiba dia lari daripada peti ais pergi ke kakak ni tadi, ke emak dia. Lepas tu mak dia tanya, kenapa lari? Kenapa tiba-tiba nampak muka pucat? Dia kata waktu dia tutup pintu peti ais, rupanya dekat belakang peti ais ada kakak berselendang biru tengok dia minum. Jadi dia rasa terkejut dan dia lari. Tak boleh jadi ni. Dia kena beritahu perkara ni pada suami dia dan dia kena beritahu benda ni kepada bapa dia. Jadi bila suami dia pun balik daripada rumah, dia ceritakan benda ni dan suami dia pun tanya, adakah benda tu betul-betul Azmi nampak? Azmi kata memang ada dan dia tahu dia seorang je yang nampak, orang lain tak nampak. Macam mana dia tahu? Sebab kakak tu bagi tahu yang Azmi saja diberi keistimewaan untuk melihat dirinya, orang lain tak dapat tengok. Jadi dah laki bini dah rasa gundah gulana, dah kenapa pula habislah kita ditemani, dihantui dengan perempuan berselendang biru. Jadi pada hari-hari seterusnya mereka buat macam biasa, buat tak tahu aja. Pada satu hari tu si ayah ni tengah minum dekat luar, dekat balkoni. Dia bukan balkoni, dekat garaj kereta lah, sambil-sambil baca surat khabar. Waktu tu siang bukannya malam. Waktu dia tengah minum tu, tiba-tiba dia dengar Azmi menjerit daripada belakang. Azmi cakap macam ni. Waktu tu ayah dia tengah merokok juga, kalau tak silap abang. Jadi dia bila tengah baca surat khabar, tengah leka-leka tu, tiba-tiba dengar suara Azmi. Jangan pegang kepala ayah. Janganlah akak pegang, biarkanlah ayah nak baca surat khabar. Bila si ayah ni dengar si anak dia tadi menjerit dengan keadaan macam tu, tak ke huru-hara, daripada rokoknya masih lagi banyak, dia sedutnya terus pendek rokoknya. Sud. Jadi dia punya terkejut tu, dia habis merokok, dia tanya dengan Azmi. Azmi sebenarnya tegur siapa tadi? Dia kata kakak berselendang biru tu ada dekat belakang ayah tadi. Dia rasa macam dia berminat dengan apa yang ayah baca. Jadi dia sama-sama baca surat khabar ayah dan pada masa yang sama dia belai-belai rambut ayah. Ayah ada rasa sebabnya saya tak selesa. Azmi tak selesa tengok dia pegang-pegang ayah selain daripada mak. Saya nak mak je yang pegang ayah. Jadi kalau ada perempuan lain rasa macam tak sedap lah, dia kata. Waktu tu kan dia dah besar, jadi dia boleh bercakap lah Azmi ni. Jadi si ayah ni terkebil-kebil. Pula anak aku macam
macam ni. Tak apalah, selagi benda tu tak memunculkan diri dia, tak buat benda-benda yang pelik, dia tak ajar anak dia buat ujar bot ke apa benda ke, menyembah-menyembah, menyalakan kemenyan ke, selagi tak sampai ke tahap itu, jadi dia diam je lah. Okay. Jadi hari-hari seterusnya, benda tu dia ceritakan pada bini dia. Sekarang ni belum cerita dengan bapak mentua lagi, belum lagi. Jadi hari-hari berlalu macam biasa. Pada satu hari kejadian tu pula, waktu tu mereka sekeluarga keluar daripada rumah nak pergi ke berjalan lah, macam tu lebih kurang. Dalam perjalanan tu tiba-tiba Azmi cakap, macam ni, dekat belakang ni, dekat tempat duduk belakang ni, sebenarnya akak selendang biru tu ikut kita sama-sama jalan. Tak apa ayah dengan mak okey je kan? Jadi bila dengar macam tu, yang si ayah dengan mak ni macam berpandang satu sama lain lah. Lepas tu ayah dia tanya, ada ke kakak tu dekat sebelah Azmi? Lepas tu dia kata, ada, akaknya ada kat sebelah ni. Jangan risau, akak tu tak buat apa-apa. Dia kata dia nak teman kita je. Jadi lelaki bini dia senyap je lah. Malah nak bercakap-cakap, biarlah dia dengan, anggap tu sebagai imaginary friend lah. Ataupun si mak ni kata, dia pun tak tahu, rupanya tentang perempuan berselendang biru tu bukan setakat mitos, anak dia pun boleh nampak. Sampailah mereka ke satu kawasan, macam pusat perainan lah macam tu. Lepas tu Azmi cakap, kakak selendang biru tu nak turun dekat sini, nanti dia akan balik ke rumah kita. Dia ada urusan dekat sini. Oh, dalam kepala bapak dia, penat nak terbang agaknya. Dia penat nak terbang, dia tumpang kita naik kereta. Mungkin dia nak jumpa saudara mara dia dekat sini kot. Jadi macam tu je lah. Jadi habis-habis dekat situ. Penutup kepada cerita ni sebelum si suami isteri ni ceritakan kepada bapa mertua dia, penutup ke cerita ni. Tak adalah penutup sangat. Jadi benda ni boleh dikatakan salah satu peristiwa penting lah. Pada satu hari dapatlah berita bapa kepada suami akak tu meninggal dunia dekat Perlis. Jadi mereka pun bertolaklah daripada Seremban ke Perlis sana, bawa Azmi sekali. Dalam kereta tu kakak berbaju berselendang biru tu tak ikutlah. Jadi bila sampai dekat Perlis, memang semua orang sedih sebab bapa mertua si kakak ni meninggal, bapa suami dia. Dan mereka semua duduklah dekat situ. Agak dapat semalam lah macam tu, semalam 2 malam untuk selesaikan beberapa urusan selepas pengkebumian kan. Jadi pada satu malam tu, orang semua dah tidur. Si mak ni tadi, dia nampak Azmi bercakap sorang-sorang, dan Azmi macam tergelak-gelak bercakap dengan dalam gelap dan bercakap dengan seseorang. Jadi selepas dia nyalakan lampu, si emak ni tanya-tanyalah, kenapa bercakap sorang-sorang, kenapa gelak sorang-sorang. Oh tak, dia kata dia tak cakap sorang-sorang, dia tak gelak sorang-sorang, dia sebenarnya tengah gelak ketawa dengan atuk. Lepas tu si emak dia tanya, atuk mana? Dia kata, atuk yang meninggal lah itu. Dia kata, tapi dia dah balik semula. Dah balik semula. Sudahlah kalau abang macam tu. Oh, dengar macam tu. Oh, jadi atuk tu sihat tak? Kata mak. Atuk sihat, atuk gembira sangat. Cumanya atuk balik ni kejap-kejap dia nak melawat. Jadi dia nak berborak dengan Azmi. Azmi pun ceritalah apa-apa yang Azmi nak cerita. Oh, sudah, dia kata budak. Lain macam budak ni. Nak tak nak, dia kata balik daripada rumah lepas habis urusan pengkebumian dan segala yang terkait ni, nak balik nak beritahu dengan bapak dia. Jadi habis-habis tu laki bini pun baliklah semula ke Seremban. Habis sampai kat Seremban, jumpalah dengan bapak dia, bapak si kakak ni tadi. Ceritakan daripada mula sampai habis tentang apa yang dialami oleh Azmi. Bapak dia cakap bapak dia pernah dengar tentang cerita perempuan berselendang biru, tapi bapak sendiri tak pernah jumpa. Cuma ada kalanya bapak boleh merasai kehadirannya, sebab perempuan berselendang biru tu memang berasal daripada keturunan si ayah kepada kakak ni. Jadi benda tu yang boleh nampak, yang Azmi nampak. Jadi kakak ni rasa risaulah, takat anak dia sekarang ni bukan nampak ke perempuan berselendang biru, dah nampak roh pula. Tah lepas ni nampak apa-apa lagi. Jadi apa yang kita nak buat? Bapak ni cakap, boleh kita pergi tutup hijab dia sebelum dia masuk umur 7 tahun. Umur 10 tahun, salah. Umur 10 tahun. Jadi selepas berbincang-bincang, mereka pun carilah ustaz yang boleh tutupkan hijab, dan mereka pun berusaha, akhirnya berjaya. Hijab Azmi ditutup. Tentang perempuan berselendang biru, katanya masih lagi ada berdampingan dengan keluarga ni. Tapi hanya Azmi seorang yang boleh nampak, dan tak ada orang lain yang pernah jumpa dengan dia. Kisah
perempuan berselendang biru sampai sekarang menjadi buah mulut keluarga ni. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Iktibarnya ialah kita sebagai mak ayah, kalau tengok anak pelik-pelik macam tu, cepat-cepatlah pagar rumah, tutup hijab sebelum anak kita jadi yang lebih pelik daripada tu. Sebab benda ni bukan satu benda yang baik. Kalau tersalah nanti akan jadi benda yang lebih menakutkan lah. Dia kebolehan melihat alam sebelah, kan orang kata. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Makcik Habibah. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak perempuannya yang bernama Intan Airisha, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 3, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak yang tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rahmat dan rezeki yang melimpah ruah serta umur yang diberkati buat anak yang tersayang. Mama sentiasa mendoakanmu. Jadi daripada pihak JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Intan Airisha. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah, memberikan umur yang diberkati, memberikan segala rahmat dan keberkatan dunia dan di akhirat. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang. Dia tak nyatakan nama dia, tapi dia nak ucapkan selamat hari jadi buat kawan baik dia yang bernama Atun, yang mana hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 3, dan juga kawan Tampin. Dia kata kawan baik dia yang duduk dekat Tampin, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 3. Tak pula dinyatakan pada abang nama kawan Tampin tu, tapi dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat Atun dan juga kawan Tampinnya, dengan ucapan selamat hari jadi buat kalian berdua. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat New Daddy, nama nickname dia, yang mana hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 3 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi buat New Daddy. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada Bonda Mazlina. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Amir Rahman, yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 3, genap umur 10 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan masa depan yang cemerlang, dipermudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan umur yang diberkati. Ucapan yang seterusnya datang daripada Kak Yanti. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak dia, iaitu Zuyin Sofia Uzairishi, yang mana hari jadinya jatuh pada bulan depan, 4 hari bulan 4, dan juga ucapan hari jadi untuk dirinya sendiri, iaitu Kak Yanti, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang dan diri sendiri. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Bonda Zunipa. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Azil Kazrin, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 3, dengan pada genap umur 23 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia yang disayangi. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya walaupun tak berapa nak seram, tapi pengalaman yang dikongsikan boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.